era pembangunan yang dikaburi dengan teknologi komunikasi, isu pengaruh media sosial dalam penyebaran penghinaan institusi beraja semakin menjadi perbuatan hangat meniti di bibir rakyat. Berkaitan dengan isu ini, rakyat tempatan berucap nyau terhadap cabaran dan jalan penyelesaian. Malaysia merupakan sebuah negara yang mengutamakan perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi. Perkembangan teknologi maklumat yang kian membangun sebenarnya telah mewarnai perkembangan komunikasi di Malaysia dan memberikan pelbagai pilihan media kepada masyarakat. Bagi negara demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan seperti Malaysia, semakin sukar untuk menyimbangi antara kawalan dan kebebasan media dengan kepesatan media baharu, khususnya media sosial. Perlembagaan Persekutuan Malaysia telah jelas memberikan kebebasan bercakap kepada semua warga negara, tetapi terdapat sekatan yang perlu dipatuhi. Hal ini berfokus kepada isu penghinaan institusi beraja di media sosial yang semakin berleluasa, dan analisis dijalankan adalah untuk menepasi cabaran dan langkah penyelesaian berkaitan dengan isu yang menyentuh sensitiviti kedudukan raja-raja. Peraturan dan perundangan yang sedia ada masih belum mencukupi dan perlu dimantapkan sekiranya kejadian menghina kedudukan institusi beraja ini mahu dihapuskan. Kerana akhbar daripada berita harian, polis telah menahan 2 orang lelaki yang disyaki telah menggunakan platform media sosial iaitu Facebook dan TikTok kerana telah mengeluarkan pernyataan berbau penghinaan kepada raja dan tidak menunjukkan kesetiaan serta mencabar kuasa raja-raja. Kerana akhbar yang kedua daripada berita awal ini, polis telah menahan seorang lelaki tempatan yang disyaki telah memaknai kenyataan berbau penghinaan terhadap institusi beraja dan provokasi perkauman melalui laman sosial di Twitter. Setiausaha Polis Diraja Malaysia Penjarahan Datuk Yahya Muhammad Saudi berkata, polis turut merampas 1 telefon bimbit dan 2 SIM kad semasa menahan lelaki yang terbabit dan dipercayai pemilik akaun Haziq Mahmud. Nursyah berkata, kes berkenaan unit siasatan jenayah terkelas bahagian 5 Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman mengikut Seksyen 4/1 Akta Hasutan 1948 kerana telah mendatangkan kebencian terhadap mana-mana raja dan kerajaan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Kenyataan media yang ketiga menunjukkan keratan komen di akaun Facebook berkaitan dengan seorang lelaki telah menghina kedudukan agung sebagai raja di Malaysia. Hal ini telah menunjukkan suatu bentuk penghinaan terhadap kuasa raja-raja yang tidak boleh dipersoalkan. Kenyataan media yang keempat menunjukkan suatu bentuk penghinaan institusi beraja daripada ahli politik daripada parti DAP. Menurut Datuk Nizam Najib, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO bahagian Pekan, beliau amat kesal dan kecewa kerana dengan tindakan Tengku Zulkifli. Bagi beliau, ia adalah suatu tindakan yang amat biadab. Tengku Zulkifli tidak sepatutnya mengheret isu kedudukan raja-raja dalam kancah politik. Kata beliau lagi, jika marah sekali, jangan melibatkan Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Kenyataan media seterusnya dipetik daripada berita Sinar Harian yang memfokuskan pada hina agung. Terdapat beberapa individu yang telah disenaraikan dan dikenakan tindakan. Contohnya, pesalah pertama iaitu Eric Liu telah dikecam selepas membuat komen yang tidak bertapis terhadap Sultan Muhammad V. Kemudian, beliau telah menarik balik dan memohon maaf. Dalam pada itu, syarikat Cisco Sistem Malaysia, Cisco, menyatakan Liu tidak lagi bekerja di syarikat itu. Hal ini telah membuktikan apa-apa tindakan yang dilakukan khususnya berkaitan dengan institusi beraja merupakan suatu bentuk perkara yang tidak boleh diendahkan. Kenyataan media terakhir daripada komen Facebook yang menunjukkan individu menunjukkan perasaan ketidakpuashatian terhadap institusi beraja. Perkara berkaitan dengan kedudukan raja tidak sepatutnya dipersoalkan kerana telah tertakluk di dalam Perlembagaan Persekutuan. Berikut merupakan isu-isu pertama yang berkaitan. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya berkaitan dengan isu yang seterusnya. Bersama saya, Nik Nofanti Habib kini Manudin mengulas isu seterusnya berkaitan dengan isu penyebaran penghinaan institusi beraja dalam media sosial. Isu seterusnya ialah masyarakat kini tidak memahami dan menghayati konsep hukum negara, raja berperlembagaan dan institusi beraja. Hal ini dikatakan demikian kerana masyarakat kini tidak menyerapkan konsep hukum negara, terutamanya hukum negara kedua dan ketiga iaitu kesetiaan kepada raja dan negara dan keluhuran berperlembagaan. Masyarakat kini juga tidak mengambil peduli berkaitan dengan institusi beraja yang akan menyebabkan tiada rasa hormat kepada raja. Hal ini juga akan menimbulkan isu penghinaan terhadap raja dan sultan dengan menggunakan perkataan kesat dan menjijikkan ke atas raja dan sultan seperti posting
oleh Zul Yahya di laman Facebooknya yang mengeluarkan perkataan kesat ke atas Sultan Jokowi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antara faktor yang menyebabkan penyalahgunaan media sosial ke atas institusi beraja, ke atas penghinaan institusi beraja ialah disebabkan oleh ketidakpuasan terhadap pemerintahan. Ketidakpuasan terhadap pemerintahan atau sistem politik dapat menciptakan sentimen negatif terhadap institusi beraja yang berkait dengan pemerintahan. Hal ini dikatakan demikian kerana kemungkinan institusi beraja itu pernah ataupun telah menjatuhkan hukuman kepada keluarga dan adik-beradiknya. Oleh itu, perkara ini telah membuatkan ataupun menyumbang kepada beliau apabila beliau berasa tidak puas hati terhadap sistem beraja dan terus menggunakan media sosial untuk melepaskan semua kemarahannya. Faktor kedua ialah kebebasan bersuara adalah kebebasan untuk bersuara tanpa batas ataupun penapisan. Istilah yang membawa maksud yang sama adalah kebebasan menyatakan pendapat, boleh membawa erti kebebasan bersuara secara percakapan verbal, termasuklah tindakan mencari, menerima dan menyebarkan maklumat ataupun idea dengan tidak mengira medium yang digunakan. Oleh itu, perkara ini telah menyebabkan masyarakat berasa mereka boleh menyuarakan apa-apa pendapat di media sosial. Hal ini telah menyumbangkan kepada berlakunya penyalahgunaan media sosial di dalam kalangan masyarakat untuk menghina ataupun mencelar institusi beraja di Malaysia. Faktor ataupun permasalahan yang ketiga adalah sistem penguatkuasaan undang-undang yang kurang kukuh. Hal ini disebabkan kekurangan pegawai penguatkuasa undang-undang yang memahami selok-belok dalam teknologi maklumat iaitu internet. Oleh yang demikian, pihak berkuasa menghadapi kesukaran untuk mencari bukti yang kukuh membateras kegiatan tersebut. Justru hal ini mestilah diberi perhatian dari semasa ke semasa. Faktor terakhir yang menyebabkan berlakunya penghinaan terhadap institusi beraja ialah faktor pemikiran. Segelintir masyarakat atau netizen yang cuba menghina, memfitnah dan menjatuhkan institusi beraja kerana ingin mendapat perhatian dan populariti semata-mata. Oleh itu, Datuk Ahmad Marzuq Syari selaku Timbalan Perdana Menteri di Hal Ehwal Agama di Jabatan Perdana Menteri menyarankan masyarakat untuk menghentikan perbuatan menghina di media sosial berkaitan institusi beraja tersebut. Untuk slot seterusnya bersama saya Nik Nur Hazlim binti Nilau, iaitu slot berkaitan dengan kesan penghinaan terhadap institusi beraja dalam media sosial. Kesan yang pertama ialah para penghina dikenakan hukuman ataupun denda. Seperti mana yang dapat dilihat, terdapat satu kes penghinaan terhadap Sultan Perak melalui di laman web, iaitu dapat dikesan seramai 6 orang rakyat Malaysia yang telah melontarkan kata-kata seperti lucah dan kesat di ruangan komen tersebut yang menghina Duli Yang Maha Mulia Sultan Azlan Shah. Penghinaan ini atas sebab berhubung dengan krisis politik di negeri tersebut. Disebabkan mereka menghina seperti yang dinyatakan di ruangan komen tersebut. Kesemua dikenakan dakwaan Mahkamah Seksyen di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 kerana perbuatan menyiarkan isi kandungan tersebut dengan niat mengacau atau mengganggu. Kesalahan tersebut boleh dikenakan hukuman denda tidak melebihi RM50,000 Malaysia atau penjara sehingga setahun atau kedua-duanya. Daripada satu daripada 6 tertuduh telah mengaku bersalah dan telah dijatuhkan hukuman denda sebanyak RM10,000 Malaysia atau 5 bulan penjara. Manakala orang kedua pula telah ditolak rayuannya di Mahkamah Tinggi dan didenda sebanyak RM12,000 dan didapati pula orang yang ketiga bersalah dan dijatuhkan hukuman maksimum denda sebanyak RM50,000 dan setahun di penjara. Manakala ketiga-tiga orang lagi tertuduh telah dibebaskan selepas membuat rayuan Mahkamah Tinggi. Hal ini dikatakan demikian kerana pihak penghakim mengatakan bahawa pihak pendakwaan gagal menunjukkan ada kaitan atau persamaan antara masa komen tersebut dihantar dengan masa tertuduh mengakseskan internet.
Oleh itu, sebelum menghina institusi beraja, ingatlah terdapat banyak kesan buruk. Kembali bersama saya, Siti Nuraliana Najwa binti Ahmad akan mengulaskan kesan penghinaan terhadap institusi beraja dalam media sosial yang seterusnya, iaitu menggugat keselamatan negara. Penghinaan terhadap institusi diraja merupakan satu perbuatan yang sememangnya tidak melambangkan identiti bangsa kita. Perbuatan menghina, menghasut dan memfitnah akan mendatangkan pelbagai kesan yang buruk, terutamanya kepada keselamatan negara. Kebebasan bercakap dan mengeluarkan pendapat disalahgunakan oleh sesetengah pihak yang tidak bertanggungjawab. Sebanyak 6,640 laman web telah disekat kerana telah melanggar Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan undang-undang bertulis lain sejak 2008 hingga kini. Menurut Timbalan Menteri Multimedia dan Komunikasi, Datuk Jailani berkata, sekatan ini termasuklah laman web yang palsu, pelanggaran hak cipta, kandungan lucah dan yang didapati menghina institusi diraja. Terdapat juga blog-blog yang didapati menggunakan bahasa dan perkataan-perkataan yang tidak senonoh. Kenyataannya juga berbau hasutan dan mempunyai unsur-unsur fitnah sehingga menimbulkan keadaan huru-hara serta boleh mengganggu gugat kestabilan politik. Kembali bertemu kepada soal yang keempat, iaitu cabaran penghinaan terhadap institusi beraja dalam media sosial. Kawalan dalam internet bukan sesuatu yang sangat mudah dan apatah lagi dalam sesebuah negara yang mengamalkan kebebasan internet. Kajian Muhammad Adnan 2013 mendapati cabaran utama yang dihadapi pihak kerajaan Malaysia untuk mengawal internet adalah domain dan web hosting, iaitu sesuatu laman sesawang yang didaftarkan di luar negara. Kedua, sukar untuk mengesan atau mengenal pasti suspek. Ketiga, pendaftaran maklumat palsu. Keempat, perkembangan teknologi yang sangat pantas. Dan yang kelima, sukar mengadakan pemantauan terhadap kandungan. Penggunaan nama samaran dan menggodam laman web orang sudah menjadi kelaziman kini. Maka tidak hairanlah jika penghinaan terhadap institusi beraja semakin berleluasa. Cabaran yang kedua dalam menangani masalah penghinaan institusi beraja dalam media sosial adalah dengan pendidikan. Hal ini dikatakan demikian kerana masyarakat yang menghina institusi beraja ini, mereka tidak tahu tentang sejarah penubuhan institusi beraja di tanah Melayu ketika dahulu. Mereka faham tugas raja-raja tidak seperti pemerintahan Malaysia, iaitu Perdana Menteri. Mereka melihat seolah-olah raja ini tidak berbuat apa dalam pemerintahan Malaysia. Oleh itu, masyarakat yang kurang berpendidikan adalah punca cabaran dalam menangani masalah penghinaan institusi beraja dalam media sosial. Penyelesaian terhadap penghinaan institusi beraja dalam pengaruh media sosial adalah yang pertama, iaitu dengan memperkasakan institusi beraja, di mana pihak kerajaan seharusnya mencipta satu undang-undang khas bagi menahan serta menghukum sesiapa sahaja yang melakukan penjahakaan terhadap institusi beraja. Dengan wujudnya undang-undang khas ini, maka institusi beraja ini akan lebih dihormati dan dipandang tinggi oleh rakyat jelata. Malah, institusi ini akan menjadi kesinambungan terhadap agama, budaya, adat rosan dan cara hidup, terutamanya bagi masyarakat Melayu yang beragama Islam. Penyelesaian seterusnya ialah memperkasakan undang-undang berkaitan hak kebebasan bersuara dalam media sosial. Pihak berwajib dapat memperkasakan undang-undang melalui Akta Hasutan 1948 bagi hak kebebasan bersuara dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, iaitu Akta 588 bagi undang-undang yang berkaitan media cetak dan elektronik melalui Seksyen 233/1/A dan Seksyen 233/3, iaitu Seksyen 233/3 ialah seseorang yang melakukan suatu kesalahan di bawah seksyen ini apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM50,000 Malaysia atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya, dan hendaklah juga boleh didenda selanjutnya RM1,000 bagi setiap hari kesalahan itu
diteruskan selepas pensabitan. Dengan memperkasakan undang-undang tersebut, isu penghinaan terhadap institusi beraja dalam media sosial dapat dikurangkan. Sebagai kesimpulan, mantan Perdana Menteri iaitu Tun Dr. Mahathir pernah berkata, kemunculan internet telah memberikan banyak manfaat, akan tetapi pada masa yang sama, media baharu turut membawa ancaman kepada pihak pemerintah seperti ancaman hasutan, fitnah, pornografi dan lain-lain. Namun, penghinaan terhadap raja-raja juga merupakan salah satu pelanggaran dalam perlembagaan persekutuan dan prinsip rukun negara. Kunci utama ialah kebebasan dalam negara demokrasi di Malaysia. Oleh itu, kemunculan internet terhadap informasi atau maklumat telah menimbulkan rasa tidak senang kepada masyarakat dan perkara ini haruslah diambil tindakan sewajarnya oleh pihak berkuasa. Bak kata pepatah, sediakan payung sebelum hujan. Sekian, terima kasih. Penghinaan institusi diraja melalui media sosial semakin menjadi-jadi sejak kebelakangan ini. Menurut Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin, tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana pihak yang didapati mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang boleh menggugat ketenteraman awam mengikut lunas perundangan negara. Seorang aktivis dan pereka grafik dikatakan terbabit dalam penyiaran gambar wajah Raja Permaisuri Agong dengan kapsion bertulis "Dengki ke?". Manakala di Sarawak, seorang ahli parti politik mengeluarkan kenyataan yang mendakwa Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong seakan-akan tidak bertindak terhadap peningkatan kes COVID-19. Jika dilihat di negara jiran kita Thailand, seorang wanita berusia 65 tahun dijatuhkan hukuman penjara 43 tahun kerana berkongsi hantaran di Facebook menghina golongan diraja. Persoalannya, mengapakah kita perlu memelihara dan mendaulatkan institusi diraja di Malaysia? Sebagai negara yang mengamalkan sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen, institusi diraja memainkan peranan yang penting dalam bidang eksekutif di mana yang di-Pertuan Agong berkuasa dalam pelantikan Perdana Menteri. Peranan penting ini jelas tergambar apabila kewibawaan dan kebijaksanaan yang di-Pertuan Agong berjaya meleraikan kemelut politik pada awal tahun 2020. Selain itu, yang di-Pertuan Agong boleh memperkenankan pembubaran parlimen, meminta mesyuarat Majlis Raja-Raja diadakan, mengisytiharkan darurat atas nasihat jemaah menteri seperti mana tertakluk bawah perkara 150 Perlembagaan Persekutuan, serta berkuasa melantik yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang, Melaka, Sabah dan Sarawak. Dalam bidang legislatif pula, yang di-Pertuan Agong boleh memanggil parlimen untuk bermesyuarat atau menangguh sidang parlimen mengikut perkara 55/2, memperkenankan undang-undang yang telah diluluskan oleh parlimen, membatalkan kelayakan ahli parlimen serta melantik senator ke Dewan Negara. Dalam bidang kehakiman, yang di-Pertuan Agong berkuasa melantik Ketua Hakim Negara bagi Mahkamah Persekutuan, Presiden Mahkamah Rayuan, Hakim Besar Mahkamah Tinggi, Hakim Mahkamah Agung, Hakim Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi atas nasihat Perdana Menteri setelah berunding dengan Majlis Raja-Raja. Yang di-Pertuan Agong juga mempunyai kuasa pengampunan bagi semua kesalahan yang dilakukan di dalam wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya, serta Mahkamah Tentera dan Mahkamah Syariah Pulau Pinang, Melaka, Sabah, Sarawak dan wilayah persekutuan. Peranan lain yang di-Pertuan Agong juga termasuk pelantikan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, memelihara kedudukan istimewa orang Melayu tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat lain, pemerintah tertinggi Angkatan Tentera, Ketua Agama Islam di Negeri Baginda dan di Melaka, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak dan wilayah-wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. Kesimpulannya, walaupun hak kebebasan bersuara diperuntukkan di bawah perkara 10 Perlembagaan Persekutuan, namun penyalahgunaan kebebasan ini dengan menghina institusi diraja sememangnya bercanggah dengan prinsip rukun negara kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Sebagai rakyat Malaysia yang prihatin dan berjiwa bangsa, haruslah kita bijak menggunakan media sosial dan bukanlah untuk tujuan hasutan semata-mata. Ingat, kerana mulut badan binasa. Polis menahan dua lelaki kerana disyaki memuat naik hantaran berbaur penghinaan terhadap institusi diraja menerusi media sosial. Suspek masing-masing berusia 41 tahun dan 47 tahun itu ditahan di Ipoh dan Langkap, Perak.
Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain berkata, suspek pertama ditahan berhubung hantaran berbaur penghinaan terhadap institusi Diraja Johor, manakala kes kedua pula melibatkan hantaran mengandungi kenyataan menghina Sultan Selangor. Kedua-dua suspek direman sehingga Sabtu bagi siasatan di bawah Seksyen 4-1 Akta Hasutan 1948 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. PDRM menyeru pengguna media sosial tidak mengeluarkan kenyataan yang menggugat keharmonian dan perpaduan melibatkan isu 3R iaitu agama, kaum dan institusi diraja. Menghina institusi diraja di laman sosial Facebook. Setiausaha Polis Diraja Malaysia PDRM Datuk Norsia Muhammad Sadudin berkata, suspek berusia 42 tahun itu yang merupakan pemilik akaun Facebook bernama Raja Hairun ditahan di Temerloh Pahang pada Rabu. Permohonan reman terhadap suspek di bawah Seksyen 117 Kanun Tata Cara Jenayah akan dibuat di Lokap Berpusat Kuala Lumpur pada Khamis. Siasatan dijalankan Unit Siasatan Jenayah Terkelas di bawah Seksyen 4-1 Akta Hasutan 1948 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998.